Hari ini kita akan borak tentang COVID-19 dan implikasinya kepada Manjung dan kawasan-kawasan sekitar dan beberapa isu-isu lain. Pertamanya adalah semua orang tahu COVID-19 ini di Malaysia start pada bulan Januari dan ia bermula di China, dan kita sebagai sebuah negara dalam dunia ini tidak terkecuali. Mahu tak mahu kau kena juga, kan? Kau buatlah sekata macam mana tu, tetap akan kena at the first place. Apabila kerajaan bertukar, adanya langkah syariatan lah apa benda tu, so PKP 1 bermula pada bulan 3 sehingga bulan 5. Kes ketika itu mula menurun, kebolehan kita itu mula menurun. Malah ada satu ketika kes penularan tempatan adalah kosong. Tapi sangat tak bestnya apabila ada politikus-politikus yang gila kuasa ini menjemput warga-warga politik, warga-warga ahli Dewan Undangan Negeri Sabah untuk join diorang punya team. Dan ada pula yang tak puas hati. Apabila ada yang tak puas hati itu, maka bubarlah DUN. Apabila bubarnya DUN, maka PRN kena berlaku. So apabila PRN dah berlaku, ada yang menang, ada yang kalah. Okeylah. Tapi yang tak cantiknya adalah ketika itu Menteri Kluster Keselamatan membuat pengumuman siapa yang kembali daripada Sabah, siapa yang kembali daripada PRN Sabah tak perlu menjalani kuarantin, cukup sekadar buat swab test. Jika positif, kena masuk dekat tempat yang sepatutnya, dan jika negatif boleh kerja macam biasa. That's a turning point kepada kes yang banyak sekarang. Itulah turningnya. Apabila pada awal kes dah mula mendata, tapi kesan daripada keputusan yang tidak bijak itu, kes kembali meningkat. Dan now kes dah melebihi 9,000 lebih, dan tak mustahil dalam jangka masa sehari dua ni kes boleh melonjak ke angka 10,000 sehari. Saya duduk di Manjung. Manjung ni ada banyak pusat-pusat peranginan. Antaranya adalah Teluk Batik, adalah Pulau Pangkor, adalah Teluk Selangin, kan. Ketika PKP 1.0 ditamatkan pada bulan 5 kalau saya tak salah, dan kita adalah PKPP dah, PKPD dah, PKPB dan semua, kan. So industri pelancongan di Pangkor, di Manjung kembali rancak apabila pada tahun lepas, kalau saya tak salah pada Ogos 2020, ketika itu Merdeka, weekend sahaja penduduk Pangkor mengalami kedatangan pelancong yang sangat luar biasa, sehingga mencecah 10-20 ribu per day. Ia sangat bombastik. Alhamdulillah, apabila kedatangan pelancong ini meriah di Pulau Pangkor, ia memberi pulangan ekonomi kepada para pekerja pada industri pelancongan di Pangkor itu sendiri. Hotel penuh, beach boy ada kerja, kedai-kedai makan ada pelanggan, kedai-kedai coklat ada pelanggan, dan everybody merasa tempias ni. Dan tempias itu bukan sekadar hanya di Pangkor, tapi ia merebak ke kawasan-kawasan lain seperti di Manjung, Setiawan, Lumut dan kawasan-kawasan sekitarnya. Itu sangat bagus. Dan apabila kes kembali melonjak naik pada bulan 2 kalau saya tak tahu, atau bulan 3 tahun ini, kerajaan memperkenalkan PKP 2.0 dan kini PKP 3.0, dan pada kali ini adalah PPN, dan ada di Selangor, dan di Selangor pula sekarang ada PKPD. Benda-benda ni sebenarnya dilaksanakan oleh kerajaan kononnya dengan niat untuk merendahkan kes. Saya tidak menafikan langsung pendekatan tersebut. Walau bagaimanapun, perkara-perkara ini sebenarnya merencatkan banyak sektor ekonomi, khususnya di kawasan saya, di kawasan Pangkor, Manjung dan kawasan-kawasan sekitarnya. Saya baru kembali dari Pangkor 2 minggu lepas bersama dengan YB Ahli Parlimen. Kita melihat sendiri bahawa Pulau Pangkor itu mati, tak ada orang. Beach boy semua komplain, kami tak ada kerja, kedai-kedai makan semua tutup, kan. Ada yang datang tu untuk pelanggan-pelanggan tempatan je lah. Kedai coklat pun terpaksa buat promosi yang ada certain kedai makan, ada certain kedai coklat tu buka, tapi terpaksa menurunkan harga yang seboleh mungkin untuk mengelakkan coklat itu expired dalam kedai itu sendiri, kan. Benda-benda ni sangat tidak bagus dan sebenarnya menyesatkan ekonomi penduduk Pangkor itu sendiri.
Kita lihat, dan apa yang mendukacitakannya adalah proses vaksin ketika itu sangat slow. Sangat slow. Malah banyak penduduk Pangkor terpaksa dapatkan vaksin di tanah besar, iaitu di Manjung. Dan hanya baru beberapa minggu, kalau saya tak salah, dalam bulan 7 ini ataupun penghujung bulan 6, barulah ada pusat vaksin dibuka di dalam kawasan Pulau Pangkor. Itu pun sangat limit, lebih kurang 600 ke 1000 orang per day. Dan benda itu sebenarnya melambatkan ataupun merencatkan pembangunan ekonomi di Pulau Pangkor dan kawasan-kawasan sekitarnya. Dan saya sangat berharap agar kerajaan dapat menyegerakan proses vaksin di Pulau Pangkor agar Pulau Pangkor ini boleh kembali dibuka, kan? Dan mungkin kerajaan boleh mengadakan gelembung pelancongan agar orang yang dah dapat full 2 dos vaksin dapat datang ke Pangkor agar industri pelancongan di Pangkor ini kembali hidup. Please. Saya sangat kesian kepada kawan-kawan saya yang banyak terlibat dalam industri pelancongan di Pangkor, di Manjung, di Lumut, yang mereka sangat terkesan, yang mereka hilang kerja. Malah ada kawan-kawan yang bos-bos hotel, bos resort terpaksa berhentikan pekerja mereka ataupun bagi annual leave tanpa gaji kepada kawan-kawan saya ini. So benda ni sangat memberi kesan yang bukan kepalang. Malah ada juga yang datang ke pusat khidmat berkata, kami dah 2 bulan tak ada gaji, bos dah bagi kami annual leave tanpa gaji, cuti tanpa gaji. Ini sangat memberi kesan mental, kesan fizikal kepada masyarakat di Manjung ini. Malah ada juga apabila industri pelancongan ini terkesan, di Manjung terdapat banyak syarikat-syarikat bas terpaksa gulung tikar, terpaksa tutup buat seketika. Malah ada syarikat-syarikat bas ni terpaksa jual bas mereka untuk survive. Dulu ada a few syarikat bas yang membuka perkhidmatan bas daripada Manjung ke airport. Malangnya apabila airport pun tutup, airport tak ada orang, hanya boleh digunakan untuk certain flight, bisnes tersebut langsung lumpuh. Apabila industri bas itu lumpuh, maka ramai pekerja terpaksa berhenti atau cuti tanpa gaji. Bukan sikit, tapi hampir berpuluh driver bas di Manjung ini terpaksa diberhentikan sekejap. Ada syarikat bas tu ada 40 bas. So 40 ni tak ada kerja. Ada syarikat bas tu yang buat bas daripada Manjung ke airport, 16 bas saja sudah dijual, tinggallah 3-4 bas saja. So 16 bas ni, kalau ada satu driver, ada 16 driver terpaksa diberhentikan. Bayangkanlah kesan pandemik COVID-19 ini kepada bandar Manjung ini sendiri. Alhamdulillah bandar Manjung ni komposisi penduduknya tidak hanya terlibat dalam industri pelancongan, ada industri lain, industri perikanan, industri oil and gasnya, ada member Navy-nya, alhamdulillah. Tapi apabila Manjung dan Pangkor ni dikenali sebagai pulau bebas cukai, bandar maritim, bandar pelancongan, apa yang berlaku dalam pandemik COVID-19 ni sebenarnya memberi kesan yang bukan kepalang kepada kawasan Manjung ini sendiri. Malah kita boleh tengok banyak hotel tutup, bukan saja di Manjung, bukan saja di Lumut, dan paling teruk terkesan adalah di Pulau Pangkor itu sendiri. So saya sangat berharap kepada pihak kerajaan agar dapat melaksanakan segera projek imunisasi COVID kebangsaan ini, PICK di Pangkor, agar ramai lagi warga Pangkor dapat divaksinkan. Dan kita sangat berharap agar kerajaan dapat kembali membuka gelembung pelancongan sama seperti di Pulau Langkawi, agar Pulau Pangkor ini kembali hidup, dapat menerima kedatangan pelancong. Tolonglah
Saya merayu sangat-sangat kepada kerajaan PN, jika anda prihatin, tolonglah buat sesuatu dengan warga Pangkok ini. Berhenti-hentikanlah bercerita tentang siapa nak ambil alih kerajaan lah, undi tak percaya kepada PM lah, tak sokong PM lah. Ini semua rubbish. Korang yang berebut kuasa di atas itu dah terang-terang ada gaji. Ahli parlimen 26,000. Belum lagi jadi menteri, belum jadi lagi timbalan menteri, belum jadi lagi timbalan Perdana Menteri, malah belum jadi PM. Beribu-ribu korang bawa balik setiap bulan. Tapi bagaimana dengan penduduk Pangkok ini yang majoritinya sudah hilang pekerjaan hampir 2-3 bulan. Malah ada yang dah 6 bulan tak ada kerja. Tolonglah. Saya sangat merayu kepada pihak kerajaan agar do something kepada Pulau Pangkok ini. Percepatkanlah proses vaksin ini agar Pulau Pangkok ini dapat kembali dibuka untuk para pelancong, agar mereka dapat datang ke Pangkok bebas cukai ini. Sekian, terima kasih.